harus diberi penekanan sekarang ini adalah bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang bakal disambut dekat Sabah, dan ini merupakan kali yang kedua sebenarnya kan, kita menyambut dalam norma baharu ini. Dan syabas ucapkan kepada pihak KKMM tempoh hari sempena dengan hari bulan kebangsaan tersebut. Jalan dengan lancar. Jalan dengan lancar. Well done. Bila kita tengok Mas dengan Afad kita berada di dataran pada hari itu ya. Dan pada hari ini pula kita wawarkan sambutan Hari Malaysia yang ke-58. Tahniah. Dan bersama-sama kita Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Mentek. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam, Nas dengan Fazli, apa khabar? Khabar baik, tampan seperti biasa Datuk Seri. Alhamdulillah. Okey, baik Datuk Seri, tadi pun kami dah melihatlah sempena dengan perayaan bulan kebangsaan tempoh hari itu memang sangat gempak juga kan, dengan teknologi-teknologi baru, teknologi-teknologi terkini. Okey, sebagai permulaan mungkin nak tanya kepada Datuk Seri sendiri berkaitan dengan Hari Malaysia ini, signifikannya untuk kita menyambut Hari Malaysia pada tahun ini. Silakan Datuk Seri. Terima kasih Fazli dan juga Nas. Ya. Pertamanya saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Media Prima dan TV3 kerana menjemput saya ke rancangan MHI bagi memperkatakan tentang persiapan untuk sambutan Hari Malaysia. Hari ini kita telah pun Alhamdulillah berjaya melangsungkan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos yang lalu. Dan sekarang tidak lama lagi, 6 hari lagi lah, kita akan menyambut Hari Malaysia, iaitu di Kota Kinabalu, Sabah sendiri. Jadi memang kita sentiasa dipersoalkan kenapa ada 2 sambutan setiap tahun. Jadi sebenarnya kita sudah maklum bahawa Tanah Melayu mula mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957. Dan ini disusuli dengan penubuhan gagasan Malaysia sendiri pada 16 September tahun 1963. Memandangkan signifikannya kedua-dua peristiwa bersejarah ini, maka kita sambut kedua-duanya sekali, iaitu pada setiap tahun. Dan bermula pada tahun 2010, Hari Malaysia telah disiarkan sebagai cuti umum. Saya ingat lagi tahun 2010 Datuk Seri, saya masih ada di, orang kata tak kata bangku sekolah, tak ada jugalah, tapi saya ingat lagi betapa girangnya hati. Satu lagi public holiday untuk kita dan kita sambut pembentukan Malaysia dengan Perjanjian Malaysia 1963. Tapi pada tahun ini kita sedia maklumnya temanya Malaysia Prihatin seperti tahun lepas, dan saya yakin tema yang dikekalkan ini sangat signifikan dengan semangat keluarga Malaysia yang dibawakan kerajaan kali ini dan disarankan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Bolehkah Datuk Seri jelaskan penerapan pendekatan keluarga Malaysia ini dalam sambutan Hari Malaysia? Okey, terima kasih Nas. Seperti yang diperkatakan tadi, tema sambutan Hari Malaysia pada tahun ini kita kekalkan, iaitu Malaysia Prihatin. Sama juga kita mengekalkan tema yang sama semasa sambutan Hari Kebangsaan. Jadi signifikannya tema ini dikekalkan untuk tahun kedua adalah di mana dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, sudah tentu semangat kebersatuan, kesepahaman dan toleransi itu perlu ada untuk kita sama-sama berjuang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi sebab itulah aspirasi ini sebenarnya juga relevan dan berkait rapat dengan aspirasi keluarga Malaysia, iaitu satu gagasan yang dikenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucap utama beliau semasa beliau mula dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Jadi sudah tentu untuk kita berhadapan dengan pelbagai cabaran ini, maka sudah tentu kita perlu menerapkan semangat keluarga Malaysia, di mana kita sedia maklum kalau kita dalam sebuah keluarga yang bahagia, sudah tentu kita akan meningkatkan kerjasama, komitmen dan keprihatinan kita, tanggungjawab kita untuk kita sama-sama jaga keluarga kita. Jadi sudah tentu dengan komitmen yang tinggi itu, insya-Allah kita akan dapat menang dalam perjuangan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19.
Okey, baik. Bercakap mengenai cabaran, saya yakin adalah amat mencabar untuk merealisasikan sambutan dalam suasana pandemik untuk tak kala sekarang ini, terutamanya dalam penganjuran acara nasional seperti Hari Malaysia ini. Apa komen Datuk Seri tentang perkara ini yang sungguh mencabar sebenarnya? Ya, sudah tentu sambutan kali ini memang mencabar, tidak seperti sambutan tahun-tahun sebelumnya di mana sambutan diadakan secara besar-besaran dengan lintas perarakan daripada pelbagai pasukan beruniform, NGO dan juga agensi-agensi kerajaan. Jadi kali ini kita tidak dapat adakan perarakan besar-besaran seperti itu oleh sebab kita masih lagi dalam tempoh PKP, masih lagi dalam Pelan Pemulihan Nasional. Jadi sudah tentu kita kena ada satu limitasi untuk memastikan supaya kita dapat membendung pada masa yang sama daripada COVID-19 ini merebak. Jadi untuk tahun kedua ini seperti tahun lepas juga Nas dengan Fazli sambutan kali ini tidak melibatkan penonton awam. Kita adakan cuma melibatkan jemputan VIP yang begitu terhad saja. Kalau di masa sambutan Hari Kebangsaan kehadiran VIP fizikal, jemputan lain cuma tidak lebih daripada 50 orang. Begitu juga dengan sambutan Hari Kebangsaan di Kota Kinabalu Sabah sendiri cuma melibatkan kehadiran 63 orang saja tetamu jemputan secara fizikal. Selain persembahan juga yang ada disediakan. Hanya 63 orang ya. Signifikan dia punya tu. Sangat signifikan. Kalau 63 orang. Itulah dia. Sangat baru saya cakap. Pandai betul. Ada sinonimnya dan simbolik je di sana ya. Tapi apa yang kita nak tahu sekarang ni, fokus utama dalam sambutan Hari Malaysia dan juga bagaimana orang ramai rakyat Malaysia nak zahirkan perasaan cinta kepada Malaysia dan kalau ingin berinteraksi, bagaimana caranya Datuk Seri? Walaupun saya sebut tadi kehadiran fizikal itu tidak ramai, tetapi kita juga ada kehadiran secara maya yang mana kita menjemput pelbagai lapisan masyarakat NGO untuk turut sama mengikuti majlis itu secara maya. Dan kita juga melalui siaran televisyen tempatan juga menyiarkan acara ini secara langsung. Maknanya seluruh penduduk Malaysia boleh mengikuti majlis sambutan Hari Malaysia ini secara langsung di kaca TV masing-masing. Dan untuk memastikan supaya rakyat Malaysia juga turut serta dalam sambutan perayaan Hari Malaysia ini, pelbagai acara telah pun diaturkan yang mana melibatkan acara-acara daripada pelbagai peringkat umur dan sebagainya. Antaranya sebagai contoh pertandingan pidato, pertandingan aspirasi Malaysia untuk mereka mengekspresikan perasaan mereka terhadap sambutan Hari Malaysia sendiri. Selain daripada itu juga pertandingan untuk kanak-kanak seperti warna dan juga yang minat hiburan ni adalah seperti contoh pertandingan TikTok dan sebagainya. Jadi itu antara beberapa acara program yang telah pun diatur dengan kerjasama pihak kerajaan negeri Sabah untuk kita memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia itu sendiri. Nas dengan Faz. Ya, Datuk Seri bercakap berkaitan dengan negeri Sabah ini, kita lihat kes dekat Sabah ni pun makin lama makin tinggi juga Datuk Seri kan. Dan lepas tu nak buat lagi penganjuran besar sebegini rupa juga. Nak tahulah bagaimana mereka di sana ingin memastikan ataupun jawatan kuasa penganjur dekat sana nak memastikan semua langkah-langkah selamat yang harus diambil dan mereka ni kekal berwaspada dalam penganjuran Hari Malaysia nanti Datuk Seri. Okey, terima kasih Fazli. Sebenarnya sama juga seperti persiapan kita semasa sambutan Hari Kebangsaan di mana kita telah pun sediakan SOP yang begitu ketat sekali. Jadi alhamdulillah setakat ini semasa sambutan Hari Kebangsaan kita pun dapat maklum balas daripada pihak Kementerian Kesihatan juga di mana rata-rata semua mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi untuk sambutan Hari Malaysia, SOP yang sama juga secara prinsipnya kita akan laksanakan di mana SOP yang asas sekali kita pastikan dan mewajibkan mereka yang hadir secara fizikal dan terlibat dengan pelbagai persembahan secara fizikal dan mereka juga terlibat di belakang tabir itu hendaklah telah mendapatkan vaksin 2 dos yang penuh.
Jadi yang selain itu juga mereka perlu juga mengambil swab test sebelum 3 hari sebelum mereka terlibat dengan pelbagai persiapan. Sebagai contoh 3 hari sebelum raktai, maka mereka perlulah mengambil swab test itu sendiri. Ya. Dan di SICC juga ada disediakan kemudahan klinik di mana dapat terlibat itu boleh mengambil swab test terus di situ dan dapat keputusan dengan cepat. Dan selain daripada itu, pematuhan SOP asas seperti penjarakan sosial, pemakaian face mask dan sanitasi juga perlu dipatuhi. Jadi insyaAllah kita akan cuba patuhi sebaik mungkin SOP yang telah pun ditetapkan. Baik, terima kasih Datuk Seri. Dan akhir kata, apakah harapan Datuk Seri untuk sambutan Hari Malaysia, pesanan anda buat rakyat yang sedang menonton? Silakan. Pesanan saya pada seluruh rakyat Malaysia adalah untuk kita sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia walaupun kita sekarang ni berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan alhamdulillah kita di KKMM pun alhamdulillah atas kerjasama daripada MKN dan juga Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi lain, kita telah mengusulkan supaya industri kreatif, semua industri kreatif ini dibuka mengikut limitasi dan juga SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi itu merupakan sesuatu yang dapat membantu penggiat industri kreatif. Jadi ini merupakan satu kejayaan dan saya percaya banyak lagi kejayaan-kejayaan yang telah kita capai apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sebab kita akan melangkah ke endemik pula. Betul. Oktober nanti. Kita harus bersedia ya, kita harus bersedia Datuk Seri untuk melangkah masuk ke zaman pandemik. Dan kita harap sambutan Hari Malaysia ini merupakan satu titik tolak dalam kita mencapai kejayaan itu sendiri. Dan saya berharap semoga seluruh rakyat Malaysia dapat menyokong sambutan ini dengan menonton secara langsung sambutan Hari Malaysia bermula pada 8.30 malam pada 16 September itu. Nas dan Fazli. Baik Datuk Seri, kita sahut lawangan anda untuk menyambut Hari Malaysia dengan gilang gemilangnya secara maya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Nas dan Fazli. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu warahmatullahi. dia, kita telah bersama dengan Datuk Seri Haji Muhammad Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Pelbagai aktiviti disediakan untuk rakyat Malaysia secara maya. Wow, Betul. challenge TikTok dan sebagainya. Itulah. Jadi apa lagi, kita sama-sama sambut Hari Malaysia ini dengan norma yang baru. Betul. Okey, kita nak berhenti bereaksi ketika. Jadi hidupkan pagi anda bersama dengan kami berdua di Malaysia hari ini. Dan telur juga, jangan lupa. Biskit.